Kuat sikit. Isu. Kiri isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min
من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله مولانا العظيم. Itulah 4 ayat daripada surah Al-Baqarah. Semua ayat-ayat surah Baqarah ni bagaimana kita lalu dah 280 lebih dah ayat surah Baqarah ni. Ni baru kita duduk di ayat yang ke-47, 48 dan juga 49 dan juga 50. Semua ayat surah Baqarah ni panjang, banyak ayat dia, hingga sampai 280 ni ayat. Ataupun 87 atas khilaf. Ini ayat yang ke-47 hingga sampai kepada ayat yang 50. Masih lagi Allah Ta'ala duk cerita kisah-kisah, cerita-cerita umat-umat dulu, iaitu umat-umat puak-puak Bani Israel. Hikmat yang Allah Ta'ala duk cerita ni iaitu supaya puak-puak Bani Israel, anak cucu dia yang ada di zaman Nabi itu, mudah-mudahan dia ingat ke nikmat yang Allah Ta'ala beri ke dia semasa dulu, beri kepada tok nenek dia tu. Mudah-mudahan dia tu teringat, dia sanggup nak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni seolah-olah katanya Allah Ta'ala duk bakit budi lah. Seolah-olah kalau kita panggil bakit budi, dan ada cerita budi, itulah dia. Jadi di sini ayat Allah Ta'ala ulas mula perkataan ya Bani Israel. Jadi 2 kali ngah ni dah ni. Dulu di ayat yang keberapa dulu? Di ayat yang ke 40, ayat yang ke-40. Allah Ta'ala kata ya Bani Israel. Ada ayat yang ke-40. Mari di sini Allah Ta'ala ulas mula. Ulas mula dengan kata ya Bani Israel. Banyaklah duk tuju perkataan ya Bani Israel dalam Quran ni. Kalau bagi orang duk rajin baca Quran, selalu dia berjumpa lah perkataan ya Bani Israel ni. Jadi ya Allah Ta'ala ulaikan seruan ni oleh kerana dia ada panjang perceraian daripada dulu. Tengok berapa ayat yang ke-40, mari kepada ayat yang 47 ni. Oleh kerana panjang, tu Allah Ta'ala dia ulas mula perkataan ya Bani Israel. Ulas mula di situ. Ini kalau nak bina di atas kata ayat hak dulu tu, ayat sebelum daripada ni, ayat yang ke-45 tu, Allah Ta'ala kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Hingga akhir kepada illa 'alal khashi'in, hingga akhir ayat, hingga sampai kepada kata wa innahum ilaihi raji'un. Tu 2 ayat di situ tu bina di atas kata ayat ni khitab kepada semua orang Islam. Wasta'inu tu
bukan tertentu bagi orang Yahudi dak, bukan tertentu bagi orang Bani Israel dak. Jadi semua orang mukmin. Atas kata setengah. Kata setengah iaitu tertentu bagi orang Yahudi. Maka di segi kaedah Arab dia kata kalaulah tujuh khitab wasta'inu tu kepada orang muslimin semua, orang Islam semua, orang panggil jumlah tu jumlah mu'taridah. Allah Ta'ala selit di antara cerita kisah-kisah tu. Kisah-kisah tu dia. Panggil mu'taridah. Adapun kalau kita bina di atas kata wasta'inu tu tuju kepada orang Yahudi juga, maka tidak ada mu'taridah lah. Itulah di segi kaedah. Jadi di sini Allah Ta'ala ulas mula ni, ya Bani Israel. Duk rakyat cerita ni, duk rakyat bari. Nah, cerita-cerita kita panggil bari. Tapi bukan cerita nongai bari bahang tu dak, bari. Supaya kita duk royak bari bulan-bulan makhluk tu lah. Royak bari Nabi kita, beranak Nabi kita, umur berapa dia, kehidupan dia, duk royak bari. Ada kita panggil sejarah, kisah tu bahasa Arab. Dalam Quran duk royak bari orang dulu. Dalam Quran duk royak bari-bari ni, duk royak bari ni. Bagi hak Tuhan beri kepada nikmat puak-puak Bani Israel ni. Nah, pasalah ke royak bagi. Salah apa royak bagi dah. Tu dia. Ada wak makhluk tu royak bagi Nabi. Itulah di antaranya. Baik. Tengok ayat yang ke-47 kata Allah, ya Bani Israel uzkuru. Kalau kita nak wasaq, nak wakah situ, hamzah tu kena baca ya Bani Israel. Kalau kita nak pergi selalu lazkuru, nak baca itu. Nah, patu beza tu ya Bani. Di situ orang mengaji tajwid panggil mak jaiz munfasil. Haruf 2 harakat apa boleh, 3 harakat, 4 harakat apa boleh, 6 harakat apa boleh. Nah, adapun pada kata isra, isra tu itu tu mak wajib tu, mak wajib muttasil 5 harakat kena panjang. Walaupun di segi kelima kata setengahnya isra nu luah dia nu, luah puak Bani Israel ni lah. Bahasa kita panggil al-abdu, il tu Allah, yakni abdullah asalnya. Nah, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Alaikum bukan alaikum. Lari dah lah. Dah. Alaikum, lakum dinukum. Kayak gitu aja. Lakum di betul molek bagi huruf dhammah tu bagi depan tu. Nah, supaya alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alaihim. Itu dah. Apa yang Allah Ta'ala kata? Dia kata di sini telah terdahulu, maknanya makna ayat ya Bani Israel ni telah terdahulu maknanya dan tafsirnya, tafsir ya Bani Israel. Ya dulu dah, dulu mana? Cuba kita balik kelik ya makna serupa ya. Aku kita terlupa. Di muka 15 baris yang keempat bila daripada bawah naik ke atas. Di ayat itulah ayat yang ke-40 nah. Ayat yang ke-40 dulu nulah. Pada kata tu ya Bani Israel. Ayat terjemah kita tengok sini dulu. Moga sana tu tak ada. Pak kita dah baca ni ayat yang ke apa nama tu 47 ni, dia tak ada bermakna tu.
Kita tengok sini dulu tempat ayat yang ke-40, ayat 40. Ya Bani Israel, hai Bani Israel. Bani bahasa kita panggil anak cucu. Israel, anak cucu Israel. Siapa dia dah anak cucu saya Israel? Israel. Israel kena ke siapa dah? Nabi Yaqub dah. Jangan terlupa kita ngaji tafsir ni. Israel tu kena ke Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Ishaq. Anak Ishaq anak Nabi Ibrahim. Kena kepada cucu Nabi Ibrahim ni. Nabi Yaqub ni. Cucu Nabi Ibrahim. Anak saudara bagi Nabi Ismail. Anak saudara bagi Nabi Ismail. Tapi mak lain-lain. Ya kerana Ibrahim kita maklum kata isteri dia tu ada dua, nama Sarah seorang, Sarah selaginya nama Hajar. Maka Hajar dapat anak seorang nama Ismail, Sarah seorang nama dia Ishaq. Sarah tu anak Ibrahim tu. Apa ni anak Ibrahim pula? Ishaq tu anak Nabi Ibrahim. Sarah tu isteri dia. Maka Ishaq dengan Ismail ni dua beradik sepak. Arab panggil li abin, akhun li abin. Dua beradik sepak dua orang tu. Maka Ishaq boleh anak seorang. Iaitu kena kepada Yaqub. Kita sebut di sini dalam kitab kata Israel. Tu Yaqub. Kena ke Yaqub tu. Maka Yaqub dengan Ismail tu kena kepada anak saudara. Tapi sepak. Cumanya keturunan titih baris nabi-nabi tu hak balik Ismail tak ada. Jauh turun mari timur cokoh Nabi kita akhir sekali Muhammad tu. Daripada Nabi Ismail turun mari siapa Nabi kita Muhammad keturunan Arab. Bakok Arab panggil. Tak ada dah tu ya. Tapi daripada Bani Israel, daripada Nabi Ishaq, Nabi Yaqub turun mari, berapa tu nabi-nabi saja. Turun nabi saja, nabi lagi rasul mari tu, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf turun mari tu. Tengok turun mari siapa kat Isa ni. Tu sahabat tu bila kata duduk angin-angin dia duduk ingat kata titih baris buat dia ya hak jadi nabi. Keturunan buat dia ya hak jadi nabi. Tiba-tiba mari hak di belakang ni Muhammad. Kok mana salah tak gitulah. Tak saya terima tu. Mengotok nenek dia daripada puak-puak dia sajalah nabi-nabi tu. Duk bila-bila mari Nabi Daud, Nabi Sulaiman mana jelah belaka tu. Puak dia saja. Mari Muhammad orang Arab. Jadi ni kalau gitu Muhammad dilatih dibakit jadi rasul ni untuk Arab saja. Puak dia ni puak ni. Dia tak sih. Abang tu ada cerita bayi-bari dia tu supaya teringat kelik tu. Tengok dia kata, kita tengok arti dia di sini dulu. Muka 15 tu. Hei Bani Israel. Ni maklum Israel ada di Palestin lah ni. Dia jadilah ni je lah tu. Puak Israel. Israel. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub. Anak cucu Nabi Yaqub tu Israel tu. Tapi demon ni yo tak sah kata dengan manusia. Dengan Tuhan sendiri dia buat main-main. Israel ni dengan Allah Ta'ala sendiri dia buat main-main gitu ya. Kita nanti tengok cerita lagi akan datang tu, ada cerita banyak cerita dia ni. Dengan Allah Ta'ala sendiri buat main-main. Kek sekali deraka, kek taubat. Deraka pula, taubat pula. Tu perangai dia. Tu dengan Allah Ta'ala dia buat main. Dengan manusia tak ada kena ada berkecek. Dengan Tuhan dia sendiri yang buat main. Tu dia. Hei Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita tengok di muka 15 lagi. Dia kata ingat oleh kamu. Tuju kepada puak Bani Israel. Bani Israel ni orang panggil puak Yahudi. Nampak? Puak Yahudi. Daripada kata setengah kata
dah ambil Yahudi ni daripada anak Nabi Yaqub hak sulung, nama Yahuza. Lepas tu ditukar panggil Yahuda, daripada anak cucu dia panggil Yahudi. Dia 12 beradik, anak Nabi Yaqub 10 beradik semua sepak. Lepas tu 2 beradik yang akan nombor 11 12 ni sepak ya. Nah, hak 11 dengan 12 hak tu semua sepak, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Nah, hak 10 beradik tu semua sepak tu. Nah, tapi hak ni Nabi Yusuf kata tahap oleh telaga tu, puak-puak dia tu. Puak-puak dia saja duk tahap oleh telaga tu. Tahu Nabi Yusuf dalam telaga tu kan. Dia kata ingat oleh kamu, yakni hai Bani Israel, akan nikmatku. Mu ingat akan nikmatku yang telah aku beri nikmat atas kamu. Atas kamu mana mu orang zaman mu zaman ni zaman Muhammad ni zaman Rasulullah. Lepas tu ayat tafsir kata yakni atas tok nenek kamu. Jadi hak duk tuju perkataan di sini tuju kepada orang yang ada di zaman Nabi Muhammad. Puak-puak orang Yahudi yang ada di zaman Nabi kita di Madinah tu. Nah, yang ada di Madinah tu, dia tuju kepada orang Yahudi, mu ingatlah aku beri nikmat ke atas kamu, yakni nikmat di atas tok nenek kamu. Gapo dia nikmat? Bayan. Orang mengaji kita panggil bayan nikmat. Bayannya daripada melepas daripada Firaun. Lepas daripada Firaun hamba nak bunuh. So tu nikmat dia. Dan buka laut. Terbelah laut katak dengan tukak. Nabi Musa katak dengan tukak terbelah laut boleh lalu. Tu lagi cerita yang ada tu, kita nanti tengok. Dan lagi pula payung awan di padatih. Wak payung di situ. Dan turun man aman ni kata setengah aimbung, turun dengan rupa menisai madu. Tengok dia tak ada orang kecak nikmat. Tuhan sendiri duk sesak daripada tes saja berapa puluh tahun duk situ. Lepas duk akal aimbung tu. Lepas tu dan salwa kata setengahnya burung sita. Makan ni surga ni. Boleh makan puak Bani Israel. Sebab dia megah, dia bangga sangat kata puak dia mulia ni. Orang lain tak boleh. Dia ni boleh makan. Itu nikmat. Dan lain daripada yang dimakan itu. Lain daripada dimakan itu. Itu duk tafsir tu. Apa dia betul keingat di sini? Dengan bahawa kamu syukurnya, kena syukur nikmat dengan mengerjakan taat. Syukur nikmat dengan mengerjakan taat. Itu tafsir dia tu. Lagu mana mengerjakan taat dengan syukur di sini? Iaitu dengan bahawa tu Muhammad, apa ajaran Muhammad mu turut dan masuk memuluki dalam agamanya, agama Muhammad tu. Tu rupa taat. Dan juga jangan duk bila tak ada memberi faat, tak ada memberi berguna oleh keturunan tak ada beri berguna. Kalau mu walaupun keturunanmu ni keturunan yang hebat-hebat, yang mulia-mulia, tapi kalau mu tak turut Muhammad tak jadi mengaku sepatutnya. Itu tafsir ayat ya Bani Israel. Kita klik ke sana lah. Di muka sana, muka 17 klik tak ni. Itulah perkataan kata yang Allah Ta'ala seru kepada Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau kita nak bererti ni'mati, itu dia. Allati an'am. Lepas so patut kepik so. Di humi. Am. Tu di tengah halkum. Orang mengaji huruf hamzah dengan ain ni walaupun makhraj sama di batin halkum harful halqi, akan tetapi dia darajat tak sama. Hamzah dah di humi halkum ain dah di tengah halkum
an'am dia nak an'am buat gitu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, cara baca kita kena pelendek molek ni rukun dalam semaya ni. Baca tak kena gak. Kadang-kadang nak rusak Fatihah. Baik, itu makna sudah lepas kita baca di muka 15 saat ni. Kata Allah Ta'ala, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan bahawasanya ia bubuhnya dan nak sedap dengar ya. Kalau tu perkataan Arab tak ada dahnya. Ni kalau nya dia kena kata wa annahu. Nah kata itu. Nah ni dak wa anni. Kalau nak hak turut betul-betul dan bahawasa aku. Nah kata itulah. Tak ada dotnya dah. Tapi tak apa nak bohwi sedap. Dan bahawasanya aku telah aku perlebih akan kamu, perlebih atas segala alam. Wa anni faddaltukum 'alal 'alami. Ibarat wa anni tu atas pada kata ni'mati. Atas itu. Waw tu haraf ataf, orang ngaji kaedah kata waw tu atif, anni ma'tuf, ni'mati ma'tufun alaih. Tapi di atas jalan ta'wil masdar. Ta'wil masdar. Seolah kata ginilah. Kata gini. Ya bani Israil dzkuru ni'mati wa tafdili. Kalau bukan ayat Quran dah. Tu cara kaedah dia. Ingatlah kamu wahai anak cucu Yakub Bani Israel, ingat olehmu, ingat akan bahawasanya aku ni aku perlebih akan kamu, aku melebih akan kamu atas segala alam. Bukan main tak sedar tu. Tuhan melebih. Puak-puak Yahudi, puak-puak Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub ni, Tuhan pelebih dia di atas segala alam. Tapi murak segala alam di sini apa? Tu ya tafsir tu. Zaman manusia itu. Apa zaman manusia itu? Zaman dia. Alam zaman dia. Gapo pula alam zaman dia. Jadi cuba kita mengaji dulu. Kalau orang mengaji dalam Usuluddin, alam-alam ni apa? Alam-alam ni kena kepada masiwallah, barang yang lain daripada Allah panggil alam belaka. Masiwallah, barang yang lain daripada Allah. Tak ada kira lah. Kalau gitu hak lebih itu Bani Israel ni orang panggil alam juga, tapi hak lebih duk di dia. Anni faddaltukum. Mandal semua alam ni hak lebih mung, tapi murak bukan semula alam semua dak. Alam di zaman dia tu kalau banding hak lain gak, dia lah hak lebih. Puak Bani Israel ni lebih pada masa dia. Pada masa dia kira kata alam tu di zaman dia tu dia lah hak lebih. Ni tak ada miskin dah lah, kerana kita sudah maklum kata alam hak paling lebih sekali kena ke siapa? Alam hak paling lebih sekali kena ke siapa? Nabi Muhammad ada. Pada sini Allah Ta'ala kata anni faddaltukum 'alal 'alami, miskin lalu. Sedekah hak paling lebih sekali hak nombor satu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Hak nombor satu tu tak ada dah, bagi hak lebih sekali. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut bahawasanya aku ni, aku melebih kamu Bani Israel di atas alam. Kalau gitu nampak zahir ke? Dengan Nabi Muhammad dia lebih lagi. Tak boleh tu. Habat tu ulama tafsir kata faddaltukum 'alal 'alamin, yakni ala 'alami zamanihim. Dia tafsir di sini kata alam apa ni, zaman
manusia, segala alam zaman manusia itu, zaman dia lah, manusia di zaman Bani Israel. Masa Bani Israel dulu tu, kalau kira ni sebelum timbul lagi Nabi Muhammad kita masa tu dah, masa Bani Israel di zaman dia tu, kalau tengok semua alam hak mana lebih sekali, puak Bani Israel hak lebih sekali. Itu satu jawapan yang ulama jawab. Tafsir tu banyak lagi lah jawapan dia tu. Nah, ya kerana hatta hak umat dalam semua umat-umat Nabi, hak paling lebih Nabi kita Muhammad kena pada kita ni. Banding kita Muhammad dengan Bani Israel, lebih kita lagi. Nah, umat Bani Israel ni, orang Yahudi ni, dengan umat Nabi Muhammad seluruh alam ni, hak beriman lah, lebih Nabi Muhammad lagi umat dia. Tapi di zaman dia tu lebih dah. Dia. Tapi Nabi Muhammad lebih lagi. Hak ni kadang-kadang ni Musa nak minta jadi hak ni juga. Nah, Musa duk minta nak lebih juga tu. Nak jadi umat Muhammad juga. Kerana lebih. Nah. Kerana gapo 7 lebih Allah Taala cerita sendiri dalam Quran tu. Di ayat yang lagi akan datang tu, Allah Taala kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum adalah kamu wahai umat Muhammad, khaira ummah, sebaik-baik umat. Banding dengan umat dulu, ngamu ni hey umat Muhammad tuju kepada kita ni, khaira ummah, sebaik-baik umat. Umat ni dengan umat dulu, lebih umat ni lagi, umat Muhammad ni. Ukhrijat linnas, dibawa keluarkan dia bagi manusia. Linnas, mana wajah jalan kata lebih. Tuhan menyata sendiri, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, tu lebih. Wa tu'minuna billah. Jadi wajah lebihnya umat Muhammad ni ada satu pekerjaan serupa dengan pekerjaan Nabi-Nabi. Mana pekerjaan Nabi-Nabi? Menyuruh benda makruf, benda baik suruh, benda munkar lagi. Tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada pun umat dulu tak ada pekerjaan ni. Tengok kita kan, bila kita nampak benda baik disuruh kita suruh, benda jahat disuruh kita larang, munkar. Tu kerjaan kita umat Muhammad ni. Ada pun umat dulu tak ada. Ni kerja apa? Kerja apa lagu ni? Kerja puak para Nabi-Nabi. Pesen suruh benda baik, larang benda munkar ni, kerja puak Nabi-Nabi itu tepat lebih. Beriman sama beriman setara itu. Kita beriman dengan Allah. Puak Bani Israel pun beriman dulu dengan Allah. Tapi amalan kerja tegah benda munkar apa ni, suruh benda makruf, tegah benda munkar tu tak ada. Terlebih, tepat lebihnya. Jadi nak ayat kata Allah Taala kata faddaltukum 'alal alamin ni, iaitu di zaman dia. Di zaman dia tu lebih puak dia lah. Tu mufassir kita ni, syekh kita tafsir kata zaman segala alam zaman manusia itu. Kalau hak Arab agak alami zamanihim, alam pada masa mereka itu, masa puak Bani Israel itulah. Ni nak ayat kata Allah Taala lebih dia tu. Tapi telajak dia ingat kata Tuhan lebih dia tu gak. Siapa tak boleh terima. Tuhan letak Nabi, letak Muhammad ni daripada keturunan bangsa lain, bukan bangsa dia, bukan puak-puak dia. Tak boleh nak terima. Darah dia. Hingga siapa lepas ada siapa ke ubah kitab-kitab Taurat agak, bukan itu. Kau dah tahu kata dah Muhammad ni asal siapa dia nak timbul ni, nak ubah pula dah. Tak mau orang kenal. Itu dia. Habis wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wattaqu yawman la, yang mengaji tajwid panggil apa dah? Tanwai berjumpa dengan lam gini ni. Wattaqu yawman la. Tak boleh dengung. Panggil idgham nabilal gunnah dah. Lam dengan ra. Tanwai ataupun numatif jumpa dengan lam dengan ra, tak boleh nak dengung. Idgham je.
hatta yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Kena mendengar molek tu. Nafsin, ni ikhfa pula. Nafsin syai'a. Dan takut oleh kamu. Takut oleh kamu. Takut apa? Takut akan hari kiamat. Itu tafsir dah tu. Murad dengan yauman dalam ayat tu, iaitu hari kiamat. Nah, murad gitu. Dalam ayat tak ada. Sebut kata yauman, hari kiamat. Dan takut olehmu akan, takut oleh kamu akan hari kiamat. Hari kiamat ni sifat pada kata hari kiamat, yang tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan suatu. Ni orang panggil kata mumu aku. Tak boleh nak tolong lagi mari. Nah, mumu aku walaupun laki bini sekalipun, walaupun anak dengan pak sekalipun, tak boleh nak tolong, masing-masing bawa diri. Tu la tajzi nafsun an nafsin syai'a tu. Hari kiamat yang tiada boleh menolong, yang tiada boleh menolong padanya pada hari kiamat tu, tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan suatu. Tak serupa di atas dunia, kita tak kuasa secara seorang, kita minta tolong secara ramai. Minta tolong sikit weh. Kita tengok zaman-zaman dulu, orang nak akad rumah. Nak akid rumah. Zaman-zaman duk halah-halah itu dah lagi lah, dia mau duk akid rumah, duk tolak rumah. Nah, bergotong royong. Sana panggil bergotong royong. Nah, tolong menolong. Siapa tangan usuk rumah tu pakat boleh. Tolak tawatan bini, tolak tawatan nyoh, habis ni tolak dak. Nah, tak ada kena duk punggah dak. Lah ni payah nak tengok dah amalan tu. Nah ni hidup dengan sedap mu batu belaka. Nah, apa nak tolak lagu ni je batu semai. Itulah dia. Batu orang lain yang megah, yang mudah. Yang mudah belaka. Budak-budak ni jadi mudah belaka, tak ingat kesusah orang-orang dulu hidup dalam seni. Lah ni. Boleh tolong menolong semasa kita hidup di atas ni dunia ni boleh. Nah, minta tolong tu, tolong ni, nak buat begitu, minta tolong boleh. Buat duit, buat makan berapa tu, minta tolong boleh. Tapi di akhirat esok masing-masing nafsi. Tak boleh sikit pun nak tolong. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tiada diterima daripadanya, daripada diri seorang tu, daripada seorang nafsun tu lah. Minha min nafsin kalau Arab, daripada diri seorang tu tiada diterima syafaat, nak tolong pun tak boleh. Tu dia. Famalana min min syafi'in, tidak ada pertolongan. Tu dia. Masing-masing di akhirat esok. Itulah kita ingat semasa kita hidup di dunia ni, di akhirat esok kita tak boleh nak buat tolong siapa, balik kita tak boleh tolong siapa, balik orang lain tak boleh tolong kita. Dah kalau gitu gak masing-masing kita rebut cerdas masa kita hidup ni. Kita cerdas masa hidup ni lah. Apa kita orang nak pergi ke Mekah tu pun tak apa, tak dunia boleh minta pergi mari, putus bergarai, putus berapa boleh minta. Boleh minta putus tu putus ni. Tapi di akhirat esok putus kata nak minta tak boleh dah. Tak boleh minta dah. Itulah dia itulah. Wala yu'khazu minha 'adl. Kalau kita nak berhenti situ tu, jangan jetak. Ia payah pesing bahasa pesing huruf Arab hak pesing mati tengah, kita nak berhenti hak huruf akhir tu. Payah sikit orang kita baca. Adl. Kalau adl, tu jadi qalqalah. Jadi qalqalah. Adl. Ambil mukhraj ya.
wala yu'khadhu minha 'adl. Bunyi muqra itu ya, jangan jetak. Itu cara kita nak berhenti. Kalau pesi qalqalah tak apa. Qalqalah, wuqaf, wuta, ada hudal, boleh ya. Tapi kalau hak ni lam, ia bukan qalqalah, adl. Gitu yalah. Dan tiada diambil daripada diri seorang tu tebus, tak boleh nak tebus. Apa kita letak dunia, boleh kita tebus menebuh. Tu gada kita tebus pula. Tak apa, bayar duit. Miklek boleh. Di akhirat esok tak ada dah. Tu beringat kata tu Allah Taala kata wattaqu. Ayat dia tuju kepada puak Bani Israel itulah. Bani Israel yang ada di zaman Nabi. Tapi masalah ayat ni ia bukan khusus untuk puak tu dak. Nak masuk kita kata boleh ambil wa'tibar. Al-ibratu bi'umumil lafzi bagi. Ibarat tuturan ni dengan secara umum apa? La bi khususis sabab. Bukan dengan tertentu sebab ya yang Allah Taala tuju kepada puak Bani Israel, tapi pada umumnya masuk habis. Tu dia. Kena takut berapa tu? 3 Allah Taala sebut di sini ni. Patut so lagi. Walahum yunsarun. Hafal ngau ni. Dan tiada mereka itu kelak puak Bani Israel tu ditolong akan mereka itu, nak tolong-nolong tak boleh, yang boleh melepas daripada azab Allah apabila tiada mengikut mereka itu Bani Israel hukum Allah, tak boleh nak tolong. Kalau ada dari kalangan mereka itu, dari kalangan itu tu tidak buat perkara hak Tuhan suruh, tak jaga perkara hak Tuhan larang, tak jaga, tak buat agak apa kawan ni nak tolong, tak boleh masing-masing. Tu beringat wattaqu yauman, beringat olehmu akan hari kiamat tu, takut olehmu akan hari kiamat tu, hari kiamat yang tidak boleh nak menolong, yang tak boleh nak syafaat, yang tak boleh nak tebuh, tak boleh. Tu 4 perkara yang Allah Taala sebut di sini. Habis di situ. Kemudian baru yang nak bila nikmat. Tu dalam likun tafsir katanya tafsil. Apa tafsil? Bahasa kita panggil huraian. Huraian. Tafsil huraian nikmat Allah atas Yahudi. Tu bit nama Yahudi tu. Huraian nikmat Allah atas Yahudi 10 perkara. Jadi ayat yang lagi akan datang ni mulai daripada ayat yang akan datang ni pada kata wa iz najjainakum tu, ayat yang ke-49 dah tu. Ayat yang ke-49 dah tu. Ambil daripada ayat ni hingga mana? Sampai wa idis tasqa Musa. Mana wa idis tasqa Musa? Nuh di muka 20. Ayat yang ke-60. Tapi dalam tafsir Nur Ihsan tak ada sebut ayat dah. Kalau Quran agak pada ayat yang ke-60 tu di baris tu. Baris yang ke berapa tu? Muka 20, baris yang ke-6. Wa idis tasqa Musa liqaumihi. Tu kisah minta hujan. Wa idis tasqa tu sikit lagi tu kisah tu Nabi Musa minta hujan. Jadi nak kira sini dulu daripada ayat yang lagi akan datang ni wa iz najjainakum min ali fir'aun hingga kepada ayat nu ayat ke-59. Mana wa idis tasqa tu 50 apa ni 60. Hingga sampai situlah. Duk bila nikmat yang Allah Taala beri kepada orang Yahudi dulu tu. Puak tok nenek dia tu 10 perkara tu saya beri nikmat. Tapi kita baca Quran, biasa kita orang Melayu tak reti Arab gitu dah. Kita baca surah Baqarah ni lacap belaka ni. Biasa baca Quran tu.
Tapi itulah bila kita tak tahu makna apa duk kata, walau bagaimana sekalipun dapat pahala dah di segi baca tu. Kerana Quran ni orang panggil al-muta'abbadu bitilawati. Quran ni boleh kita buat ibadat dengan baca dia. Boleh kita buat ibadat dengan baca dia. Walaupun tak erti makna pun boleh pahala kita baca. Jadi lagi akan datang ni siapa ke ayat nu lah, siapa kepada pala wa idistasqa tu Tuhan duk bilang nikmat-nikmat yang Allah Taala yang dia beri kepada puak-puak orang Yahudi, puak Bani Israel. Ingat dah Yahudi dengan Bani Israel tu hak tulah. Yahudi Bani Israel orang tulah tu. Tu hak kita dah sebut Yahudi tu asal puak nu lah. Puak Israel nu Yahudi, hak siye panggil Yiu, puak Yiu. Ya Tuhan melebih sungguh pada zaman dia. Tapi itulah puak kata tadi lah, melebih dia. Kadang-kadang nama barang bergapo nak meh-meh, puak-puak dia aja dia ingat tu nenek dia ni. Tengok sama ayat wa idh najjaynakum min ali fir'aun. Tu mula nak sebut tu. Ya katanya dan ketika kami atau wa idh. Takdir dia nya wazkuru. Asalnya gitulah takdir. Wa idh yani uzkuru. Ingat oleh kamu ketika kami lepas, kami tu Allah Ta'ala, wa idh najjaynakum, dan ketika kami lepas akal kamu, dan ingat wa idh, dan ingat olehmu ketika kami, kita takdir itulah ya idh takdirnya uzkuru, dan ketika yakni dan ingat olehmu ketika kami lepas akan kamu. Kamu tuju tu siapa dia? Ya tafsir kata arti datuk nenek kamu. Kena kepada datuk nenek. Kamu ni, kamu zaman Nabi Muhammad dah. Tok nenek kamu dulu, tok cemu dulu nu. Abaakum nu. Iz najjainakum yani abaakum. Tu dia. Tok nenekmu dulu nu. Iz najjaina. Siapa dia tok nenek tu? Min ali fir'aun, daripada raja Fir'aun. Daripada merbahaya raja Fir'aun. Ya asalnya raja Fir'aun ni di dalam negeri Mesir. Negeri Mesir sekarang ni panggil Egypt. Egypt bahasa Cik panggil Egypt. Mesir, dia duduk pergi mengaji Mesir lah. Mana? Kuliah dia tu Azhar Mesir, Kahirah. Ya, kata Kahirah tu. Dan banyak ulama-ulama kita lahir ulama Syafi'i di situ. Dia bermazhab Syafi'i Mesir ni. Ulama-ulama kita banyak tu. Kita duk mengaji kita Arab bergapo pondok-pondok dah hajar bergapo partai kita ni sekolah-sekolah mana tu dalam mazhab Syafi'i lah. Syekh Bajuri mana tu, Barmawi mana, semua di situ belaka. Di situ belaka. Ada pun orang naik pergi jadi peling tu dak, ya kita siapa situ. Dia mau pergi sekat tengah jalan. Lepas tu kita belum faham ke. Naik Mesir jadi kok se sungati muka jadi kelain. Kadang-kadang Syekh Azhar Mesir sendiri tu pula kan. Dia mau jadi kelain. Duit jadi kok se tu. Suhu partai kita gitu dak. Naik kono, siapa orang partai kita tu Syekh tak situ. Klik mari jadi kelain. Klik mari royak apa tempat kita duk buat tak kena berlaku. Tapi lah ni banyak orang duk sebar apa tu. Ni je macam-macam lagi. Orang nak pergi sambut tu. Ni pernah tanyalah saya duk di Mesir tu. Tanya gitu sungati. Gitu sungati. Hidup royak. Ya dak yo kita naik tu orang lain dah duk sambut.
Lepas tu timbul Azhar sana kata, ni di situ jadi lagu ni. Ada. Okey, sana ngadi kita macam kita Syafi'i ni ya. Kadang-kadang orang gelecah pada jalan ni. Inilah jalan ahli sunnah kita ni. Tak payah ngaji. Dia Azhar sendiri tu kalau tahu. Tapi tak mereka ni dia susuk masuk ngaji itu ya. Nah tu dia. So kalau kita nak hantar anak gapo ke Arab kaum Mesir tu jadi pengalaman gapo, tapi we ada tapak dulu pak kita rumah ni. Nah, we ada tapak gapo siap dulu ni, hantar naik lagi. Selalu proses tapi tengok slogan siapa dia sambut tu. Biar sambut. Nah, tu dia. Banyak ulama-ulama kita di sana lah. Ni di Mesir ni dia kata Firaun dalam negeri Mesir. Hei Bani Israel. Ya asal al perkataan ni cara guna luar Arab. Ana. Cara guna luar Arab ni tak. Perkataan ni dia tak diidafah malaikat kepada orang-orang yang ada kenama begitu duk selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ali Sayyidina. Ya kata al tak sandar mereka kepada orang yang mempunyai kelebihan. Pani ke mana ni? Iaitu sandar kepada Firaun kerana Firaun ni pun mempunyai kelebihan yang bahasa dunia. Sebab tu di ali Firaun. Murad di sini iaitu segala awan, puak-puak kaum Firaun. Ya Firaun sendiri nama apa Firaun sendiri? Firaun sendiri itu ya nama Walid. Firaun hak kita makruf itulah. Nama Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Itu nama Firaun. Firaun ni gelare raja Fuak Kibti. Apa ni? Amalikah. Gelare raja Fuak Kibti ni. Itu dia. Kata Imam Nawawi kalau raja Mesir nama Aziz. Nama Aziz. Maka raja Fuak Amalikah ni Fuak pusing tubuh besar-besar, Fuak gagah-gagah. Jadi raja nama Walid. Nama Walid panggil Firaun. Walid bin Mus'ab. Ni hak sebut dalam Quran ni, wa iz najjaynakum min ali fir'aun. Fir'aun tu nama apa tu? Nama Walid bin Mus'ab bin Rayyan pada zaman Nabi Musa itu. Cuba kita tengok Arab sikit dah. Lalu dah ni tak. Ia kata murad dengan ali Firaun ni iaitu segala kaum puak-puak Firaun. Daripada raja Firaun kita tafsir, yakni daripada puak-puak Firaun. Raja Firaun sendiri kita tu puak-puak dia. Kita bodan tak apa. Nak turut terjemah dah ni. Daripada raja Firaun, yakni dan puak-puak Firaun ataupun dan penulung-penulung Firaun. Ia kena ali maknanya awan ataupun kaum. Daripada raja nak takdir ni tak apa, takdir ni. Dan ketika ni ingat olehmu ketika kami lepas akan kamu, arti datuk nenek kamu daripada raja Firaun, yakni daripada penulung-penulung raja Firaun. Tu ali Firaun. Daripada penulung-penulung raja Firaun, puak-puak Firaun. Daripada puak kaum Firaun tu. Semasa dia tergelai dalam laut sikit lagi nanti di bawah nu mana wa id faraqna bikumul bahra fa anjayna. Tergelai tu dia kata di sini wa kanu yaumal gharaqi, dan adalah mereka itu al Firaun, puak Firaun tu yaumul gharaq, hari tergelai masuk dalam laut dah. Dalam laut gapo? Orang panggil laut noh. Allah, kalau kita panggil ke laut merah. Laut merah. Sikit lagi dia sebut depan. Taledeng di antara tu di Mesir dengan Urdun gapo selari mari apa nama ni laut tu kita tengok dalam peta gak. Kulzum, Bahrul Kulzum kalau bahasa Arab gak. Bahrul Ahmad pun panggil. Di laut tu. Tergelar di situ tu
iaitu alfa alfin, 1000 ni kita panggil sejuta. Wasab'ami'ati alfin, dan 700,000, yakni 1,700,000 orang semua hak tergelar dalam laut tu sekali dengan Firaun sendiri. Cerita lagi ke datang tu saya baca. Oh nah, 1,700,000 Allah. Nah, 1,700,000 tergelar. Kata Nabi Musa rembah tukar dah. Rembah puk tukar dia tu belah laut. Nah, Fok Bani Israel lagi. Pas berai sana ni pun turut pergi. Pun turut sampai tengah laut tu katuk laut mati. Nah. 1,700,000. Lama deh. 1 juta lebih ni. 1,700,000. Lepas tu ya bukan orang saja, sekali dengan kuda pada masa tu wa kanatil khailud dahmu, dan adalah kuda perih, kuda wak perih. Zaman dulu naik kuda. Kalau ni kereta rebah deh. Kuda perih tu 70,000, 70,000 ekor. Turun pergi sekali tu. Pada masa Nabi Musa duduk di tekepik laut paling belakang ya hitam. Pun kita tengok sepengah hujan nak turun je gelap lagi. Berderu lagi tu. Nah. 70,000 ekor. Lepas tu Bani Israel pada masa tu ramai mana? Wa banu Israila, dan anak cucu Israel ni sekali Nabi Musa lah. Kanu adalah mereka itu 600,000 wa 20,000, iaitu 920,000 orang. Separuh. 2 paruh. 1,700,000 deh. Banyak lain 1 juta lebih lagi. Hemak mari puak Bani Israel ni. Puak Kipti. Hemak mari. 920,000. Lepas tu wa inda dukhuli Ya'qub Misra, dan ketika masuk Nabi Ya'qub di Mesir, diri Nabi Ya'qub sendiri masuk di Mesir mari tu kanu adalah ia 70 nafsan zukuran wa inasan je. Masa Ya'qub masuk negeri Mesir tu 70 orang. Boleh kita tengok laki jatuh tino. Apa tengoknya biak tu baik Allah sebab berjuta-juta. Apa tengok enggak Nabi Ya'qub sengai mari tu Allah. Dia katanya wa baina Musa wa Ya'qub tu 400 sanatin, 400 tahun. Renggai nak timu Nabi Ya'qub Nabi Musa ni jauh jarak daripada Nabi Ya'qub. Ada sebut kata Israel ni, Bani Israel ni, daripada Nabi Ya'qub siapa nak timu Nabi Musa ni jarak jauh, iaitu 400 tahun. 4 korong. Nabi Ya'qub masuk Mesir pada masa tu, duduk di Mesir masuk di Mesir tu kali Nabi Yusuf jadi raja sebentar. Nabi Ya'qub masuk di Mesir, apa nama ni, 70 orang. Duk 400 tahun tu baik puak anak cucu dia tu gak 1 juta lebih. 1 juta lebih pada puak Firaun 1 juta lebih dah. Puak Bani Israel ni bukan 1 juta lebih, 900,000 astagfirullah silap ni. Masa Nabi Ya'qub masuk di Mesir tu 70 orang ya jatuh tino. Nah, lepas tu di antara Nabi Ya'qub Nabi Musa tu 400 tahun. Dia biak di situ 920,000 orang. Allah. 4 korong. 400 tahun. Dia tu apa nama tu 920,000 orang. Tak sedar tu. Allah, tengok kekuasaan Allah Ta'ala dah. Itulah dia. Jadi itulah apa nama tu wa idh najjaynaikum min ali fir'aun, dan ketika kami lepah akan kamu, arti datuk nenek kamu daripada raja Firaun dalam negeri Mesir. Hei Bani Israel. Nak pergi lagi tu panjang weh. Kena berhenti situlah dulu dah.
Nah ambil semula dah ayat tu. Dua ayat tu. Firaun tu semulah. Puak dia tu semulah. Puak-puak tino kat Firaun ni. Puak-puak tino dia berhidup, puak jantan dia semula kan dia dapat berita daripada tukang ujung sikit lagi nya ada timbul dari kalangan puak Bani Israel ni, puak Nabi Musa ni lah. Nabi Musa tak timbul lagi tu, puak Bani Israel sikit lagi akan timbul satu budak jantan akan tumbal ke kerajaan Firaun. Nanti dia panggil tukang ujung lagi tu. Mai tukang ujung mai jawab kata hatu mula nak bunuh. Hak tino cipai taruh. Hak jantan tubik beranak jantan bunuh, tubik janak jantan bunuh. Tapi takdir Allah Taala tubik beranak jantan pada tahun tu tahun kena bunuh. Dia ada cerita dia tu. Tahun Firaun nak bunuh tahun ni kerana ada mai royak kata kalau Tuhan hamba ni bunuh semata tak ada lekat orang jantan. Tu buat undang-undang semula kata gini, setahun ni kita bunuh, tak apa kita tak bunuh. Lepas tu takdir Allah Ta'ala Nabi Musa pergi beranak tahu hak bunuh. Allah cuba kita tengok tu kata mak dia pergi tak boleh pujuk tu. Tu cerita dia tu. Dah. Ayat lagi akan datang insya-Allah kita kesama semulalah. Cukuplah dulu. Kemudian kata dia wa iz najjainakum min ali fir'aun wallahu a'lam. Patut ada nak tanya apa ni. Ni patut apa ya? Keturunan ni ya dulu zaman dulu bila kata hak duk di kono dia panggil nama Firaun, raja-raja gelar raja. Bahasa kalau Bani Israel itu bahasa Hebrew Ibrani, kita tak tinggal. Bahasa Israel Firaun tu wallahu alam bukan bahasa tula kali. Fak Firaun tu. Fak Israel ni, fak Yahudi ni bahasa dia tak tinggal bahasa dia. Tak serupa bahasa Inggeris. Ibrani panggil bahasa Hebrew, tapi bahasa Firaun tu bukan lihat tula kali tak. Wallahu alam tak dapat tu. Cuma dulu kalau raja Yaman dia panggil Tuba'. Raja orang Yaman sampai dulu guna. Kalau raja Farisi panggil apa? Kisra ke Kaisar. Ya ada PPC cara panggil dia. Raja Mesir Imam Nawawi kata Aziz dia kata. Tu. Lepas tu bahasa apa tu wallahu alam lah. Berkali bahasa tu juga. Ya puak Firaun, puak Kibti. Puak Nabi Musa ni puak Bani Israel. Mari kita tengok kitab yang kedua. Hari ni gila-gila kitab hadis Durrah Babur tu. Tak ingat dah ni qauluhu al-amal binniyat itu dah. Mana dak? Mana? Bu mana? Tanda tak bu? Dari mana mana? Qauluhu al-amal binniyat. Ya. Di muka 22 pada kata qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikhul muallifu syaikhuna Ismail bin Umar hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati. Duk syarah hadis biasanya innamal a'malu binniyati, hanya semua segala amalan itu dengan niat. Dia kata dengan dua lafaz jamak keduanya. Dia akan mengaji kaedah yang reti dia sebut ini. Apa? Al-a'malu dengan an-niyati tu dua lafaz. Lafaz apa tu? Lafaz jamak keduanya. Lafaz jamak.
Ya arad ya ada lafaz mufrad, ada lafaz musannan tasniyah, ada juga lafaz majmu' jamak panggil. Mufrad so ya, tasniyah dua, tapi kalau jamak tu banyak. Di sini al-a'mal jamak tu orang mengaji panggil jamak taksir. Kalau amalun tu mufrad, kalau amalani tu tasniyah, kalau a'malun tu jamak. Jamak taksir. Masuk alih al-a'malu. Begitu juga niat jamak taksir juga tu. Mufradnya niyatun tu. Niyatani. Di sini kalau masuk bagat niyataini. Tu tasniyah. Jamak dia niyati. Gitu. Dia kata dengan dua lafaz. dengan dua lafaz jamak keduanya. Dan iaitu dua lafaz ini mubtada dan khabarnya. Kaedah mubtada khabarnya. Khabar mubtada. Mana mubtada? Al-amalu tu jadi mubtada. Bin niyati tu khabar. Ta'alluq mahzuf jadi khabar. Mubtada dan khabarnya. Mubtada ya kena rafa'. Apa kena baca al-amalu, kena baca al-amali, al-amala tak boleh lah. Tu orang mengaji pondok ya tahulah mengaji kaedah. Ni dia makan masa tu main baca baris tu gak. Nak buat nak letak baris tu bertahun-tahun. Bertahun-tahun tu makan masa. Daripada bab muqabalah jamak dengan jamak tu kaedah. Muqabalah jamak dengan jamak lawan dia tu. Al-amal tu jamak, bin niyat pun jamak juga. Berkata Al-Khuwaini rahimahullahu taala, dia kata seolah-olahnya apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu telah isyarat ia Nabi dengan dimakian itu, dengan dimakian apa? Dengan dimakian itu dengan lafaz jamak kedua tu kepada bahawasanya niat itu bermacam-macam ia. Niat macam-macam. Tu. Telah isyarat ia Nabi dengan dimakian itu, yakni dengan lafaz jamak. Dengan lafaz jamak keduanya tu isyarat kepada bahawasanya niat itu bermacam-macam. Macam-macam niat seperti bermacam-macam amalan pun macam-macam juga. Amalan semacam bahasa itu ada amalan semaya, ada amalan puasa. Maka niat semaya lain daripada niat puasa, niat zakat lain daripada niat puasa, niat haji lain daripada niat zakat. Bukan hak dulu. Tu isyarat dah sebut dengan kata jamak. Seumpama orang yang beramal, orang yang beramal begitu juga. Ada kalanya kosa ia orang yang beramal dengan amalan itu akan wajah Allah. Semata-mata apa akan wajah Allah? yakni akan zat Allah tu wajah Allah. Wajah tu muka. Akan wajah Allah, yakni akan zatnya zat Allah, yakni wa amma kerana Allah. Ni atau mendapatkan janjian pahala, nak dapat janjian pahala, atau terpelihara daripada janjian siksa. Nak jauh daripada siksa, nak dapat pahala. Ada juga. Tengok orang ni semata-mata kerana Allah, orang ni buat amal kerana nak dapat pahala, jauh daripada siksa. Jadi martabat hati niat tu tak sama tu. Ketinggian martabat pangkat hati dia tu tak sama. Bagi orang buat amal semata-mata kerana Allah, tak ada tilik ke pahala, tak ada tilik ke siksa, itu satu derajat tinggi tu. Derajat tinggi tu. Ada satu derajat lagi, ya buat amal kerana nak ke pahala ya, rendah sikit. Dia nak ke muga lagi. Nampak tak? Bukan nak ke Tuhan dak, nak ke muga. Buat amal nak ke pahala, nak ke muga. Muga apa? Nak ke syurga. Syurga makhluk. Itu takut ke neraka. Takut ke neraka. Neraka makhluk, duk takut makhluk lagi. Bukan takut Tuhan sebenar dak. Tu rendah. Lepas tu ria kena, tak ada ria. Bukan kata punah dak. Kerana syurga Allah Taala juga janji.
Gak dia juga suruh minta, gak dia juga suruh apa nama tu, suruh melepas daripada neraka. Kita pun minta lah, minta we masuk syurga, minta we jauh daripada neraka. Cumanya di segi pandangan hati tu gak rendahlah sikit. Nak kemuga. Nak kemuga. Tak ada, bukan nak ke Tuhan dak. Dah itu. Tu rendah. Tu panggil bagai-bagai tu. Dan datang pada kebanyakan riwayat bagi Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, kebanyakan Imam Bukhari ini riwayat oleh lafaz gini, al-a'malu binniyati. Lagu mana weh? Dengan ifrakkan lafaz niat. Lafaz niat tu risau ya. Ifrak, ada panggil lafaz mufrad. Nah, ada apa al-amal tu lafaz jamak. Nah, pada Nabi kita kecek ni bukan kecek sekaligus tu. Itu kan? Hidup Nabi dalam menyampai wahyu tu 23 tahun. Lepas tu, sekali-sekali pun kita kecek kadang-kadang tu lah. Lepas tu kadang-kadang lafaz lain-lain gitulah. Dah tengok dalam kebanyakan riwayat tu, banyak dalam Imam Bukhari wari hadis ni lepas dah baru ni kan. Kebanyakan lafaz riwayat Imam Bukhari lafaz dengan bin niyati, dengan ibrak. Wajah lagu mana? Dan bermula wajahnya, yakni jalannya ialah bahawa tempat bagi niat itu hati. Hati dia berapa hati weh? Ada banyak ke hati? Dan iaitu hati tu satu jua. Hati so ya kan? Maka munasabah iyo. Ia apa nama ni? Niat, lafaz niat tu munasabah akan ifrak. Artinya tafsir dah tu. Maka munasabah ia akan ifraknya, yakni nak tafsir munasabah. Munasabah oleh keadaan tempat niat itu satu akan mendatangnya. Maka datang satu ya dengan lafaz yang mufrad. Ifrak dia. Karena tempat niat tu so ya. Tu wajah. Wallahu a'lam. Bersalahan segala amalan lain weh, maka bahawasanya bergantung ia amalan tu dengan yang zahir, dengan anggota zahir. Buku amal boleh tengok dengan mata adapun buku niat tak boleh tengok. Tak boleh tengok dengan mata. Tu dia. Masing-masing lah niat tu. Sebab tu buku amal boleh kita buat tunjuk. Walaupun hati kok lain pun tak apa. Hati karut tapi rupa molek. Orang tua banding kata musang berbulu ayam. Tu dia. Musang berbulu ayam, musang bulu ayam. Dia nak memakai ayam. Berupa dia tu ayam takut lari. Payah buat bulu sepuluh bulu ayam. Dia ayam tu suka kata ayam, sekerak dari dia. Hati jahat dia tu. Hati nak makan bukan nak bersahaya tak. Sebab tu kita buat amalan apa-apa jangan sekadar di luar saja. We kena balik luar, balik dalam gatik we jadi betul hati kita tu. Dan iaitu segala amalan tu banyak yang berbilai-bilai. Sebab tu rupa jamak tu, maka munasabah ia segala amalan tu akan jamaknya lafaz amal kena jamak, yakni mendatangnya dengan lafaz jamak. Mana lafaz jamak? Al-a'malu. Itu lafaz jamak. Al-a'malu. Dan lagi pula kerana bahawasa niat itu kembali kepada ikhlas. Niat ni klik kepada ikhlas, dan iaitulah satu bagi Tuhan yang satu. Niat untuk Tuhan ya. Dan iaitulah ikhlas tu satu bagi Tuhan yang satu, yang tiada ada syarik, tiada syarik baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan Allah taala. Syarik ni bahasa kita panggil yang menyungutui, yang bukasi, sebagaimana kita duk mengaji dalam sifat 20 duk sebut wahdaniyah. Ni wahdaniyah ke apa ni? Pada perbuatan ni. Wahdaniyah pada perbuatan. Kita mengaji sifat wahdaniyah Tuhan Allah Taala satu-satu pada apa? Satu pada zat diri dia tu so. Satu pada sifat dia tu pun so juga.
satu pada perbuatan. Perbuatan dia tu so juga. Apa makna perbuatan so? Kita mengaji ya. Kamu tafsir, kamu fasir ya. Atas satu kata ada satu maknanya, satu pada perbuatan. Apa dia? Tidak ada yang perbuatan bagi yang lain supo dengan perbuatan Tuhan. Tu orang panggil nafikan munfasil pada sifat apa ni, pada af'al. Kamu tafsir pada af'al tu kena tafsir. Kalau perbuatan dengan mana banyak perbuatan itu wajib. Adapun kalaulah kamu tafsir dengan mana kata atas satu benda Tuhan berkongsi, tu kamu tafsir tu mustahil. Nak tafsir sebab tu ulama bila kata kam ada yang pada satu perbuatan Tuhan ni so ya kamu fasih. Apa? Kita nafi menidak yang lain daripada Allah Taala tu tak ada pun perbuatan yang sama-sama halal dengan Allah Taala. Tak ada. Jadi perbuatan so ya dia. Daripada tak ada buat wi ada, daripada ada buat wi tak ada. La syarikalah, kita dak wirid semua La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ada la syarikalah, tidak ada syarik, tak ada yang menyengutui baginya. Sebab keesaan Allah Taala pada perbuatan saja. Ini akidah kita ahli sunnah ni, tidak sandar kepada yang lain, tak ada dah kepada yang lain. Allah saja, sama ada baik ataupun jahat. Tuhan buat baik, Tuhan buat jahat, hak dia berlaku. Semua ada hikmah. Jangan duk bagi, duk bagi. Bagi kan? Oh, hak baik tu Allah Taala. Hak jahat bukan Allah. Nah, hak jahat bukan Tuhan. Hak baik ya Allah. Yang bagi kita. Nah, itu hak bagi tu orang panggil jalannya Mu'tazilah lagu tu. Mu'tazilah dia pergi katanya hak baik itu Tuhan. Ada pun hak jahat bukan Tuhan. Lepas tu kita sendiri. Sebab kalaulah hak kita buat Tuhan buat jahat juga zalim Tuhan dia kata. Oleh kerana Tuhan buat kanak buat jahat. Lepas tu dia juga pun mengaku hakuk mana. Lepas tu kena sandar kita. Dia nak lari daripada nak isbat apa nak mengatakan zalim daripada Allah Taala. Bila kata gitu tu, padahal kita mengaji zalim ni kawan. Letak benda, retah benda tak kena pada tempat. Duk retah bagi orang panggil zalim. Adapun itu Tuhan ni mana bagi orang hak dia so ya. Kita dia so makhluk semua ni hak dia so seorang ya. Apa ikut dia nak buat lagu mana tu? Sebab tu ini hikmah molek semua perbuatan tu isbat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gitu kita nak buat apa-apa jangan kita letak pada yang lain. Letak dia seorang ya. Hanya dia seorang, dia Allah Taala je. Itulah intaha kalamul Khuwaini rahimahullahu taala bi ziyadatin wallahu alam. Tengok selagi. Dan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala takmin menyempurna. Bermula amal itu menghendaki ia akan segala amil. Apa amil? Artinya orang-orang yang beramal. Dan takdir gini. Ni Al-Hafiz Ibnu Hajar iaitu orang buat syarah di atas matan hadis Bukhari itulah. Nah di atas Sahih Bukhari. Dan takdirnya al-amalus sadiratu minal mukallafin. Yakni segala amalan yang keluar daripada orang-orang yang mukallaf, amalan yang keluar daripada kita orang mukallaf ni lah. Dan di atas ini, yakni atas ini takdir, adakah keluar segala amalan orang-orang kafir? Orang kafir jadi ke tak? Al-amal di sini. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala, zahir ialah keluar, tak masuklah. Al-amal di sini tak masuk niat orang kafir. Zahirnya. Karena al-amal di sini kerana al-am segala amal orang yang beramal ke. Sebab tu takdir kata al-amalu al-a'malu sadiratu minal mukallafin. Kerana apa tu? Kerana yang dikehendaki dengan segala amalan itu ialah amal ibadah. Orang kafir bukan ahli
laisa ahlan lil ibadah, hari kafir ni kerana tidak ada niat. Dan iaitu amal ibadat tu tiada sah ia daripada orang kafir, tak sah. Dan jika adalah ia, yakni kafir itu, ia dikhitabkan dia akan dia dengannya, lagi pula diseksa akan dia atas tinggalnya sekalipun, walaupun kita tuju di atas dia kata kalau tinggal seksa, tu sekalipun gitu tak masuk. Sebab di muka pintu lagi dia tak jauh nak berimeh, salah betul tu. Di sinilah tak boleh kita nak buat berasa kata kalau gitu mujur buat orang kafir, tak ada kena wajib bergapo. Sedap dia. Kadang-kadang kita kita orang mukmin duk susah kena duk semaya, siapa boleh puasa kena duk puasa, apa-apa disuruh dalam agama kita kena buat belaka. Orang kafir tak ada kena buat. Nampak senang je. Mujur dia orang kafir tak ada kena buat apa. Kadang-kadang kita tengok situ gak. Tapi mujur atas dunia, di akhirat esok kekal dengan aku. Kerana tak berimeh, tak pilih tu. Sebab tu hukum mereka nak wajib apa-apa kena ada mukallaf. Setengah daripada syarat mukallaf kena Islam. Kalau dia tak ada Islam mula, tak wajib hukum dunia. Akhirat esok berat lah, kerana muka pintu dia tak masuk berimeh tu berat dah. Tu dia. Dan tiada datang iktiraf, yakni atas dimakai itu oleh sah merdeka sahaya dan bersedekah daripada mereka itu sah. Kafir-kafir mereka itu, kafir-kafir kerana bahawasa keduanya itu ialah dengan dalil yang lain, dalil yang lain pula lah. Intaha bi ziyadatin. Habis. Ni cara kaedah. Kaedah nah. Masya-Allah, dah tengok hadis sikit je. Sekebar kita hanya buat ke dia. Ni pernah tanyalah babo ni. Pernah tanya dia kata ya duk royak je ke. Dia tanya pasal ketebah ni, jangan saya tanya tu ketebah kita ni ke. Ketebah kita durah ni, tanya kata mana dulu ketebah dengan isi kandungnya ni, babo wah mana dulu. Dia kata ya buat isi kandungnya dulu, kerana nak buat ketebah ni ya ambil daripada isi kandungnya tu, nak buat ketebah nak menjadi ibaratul istihlah, apa ni baraatul istihlah tu. Lepas tu kecek-kecek dia katanya dia duk balik tengok ke dia ni wasa herai kata. Boleh buat lagu mana? Dia sendiri tu. Boleh buat lagu mana ni? Hadis sikit lah. Kalau dia terlupa kira ayat kitab kah ni nak buat tak boleh dah kata. Ni dia kata dia buat kitab ulama, buat kitab apa-apa dengan ilham daripada Allah Taala. Dia buat apa-apa pun kita tengok tak heran ke. Mengajar lagi masa dia orang mari cari dia lagi. Tapi lama-lama sekali tu buat kitab. Lama-lama sekali tu buat kitab. Ni banyak dia buat kitab, dia buat syarah Nawar dia buat juga. Syarah Musalli pun dia buat juga. Masya-Allah dah. Syarah Faridah tu sudah dah. Duk mengajar dah hari Sabtu tu. Hari Sabtu lepas zuhur 2:30 tu baca kitab tu dah tu. Dengan kitab Nawar bagi hati. Dah banyak lagi lah. Syarah Zangi, Syarah Burdah sudah dah. Syarah Zangi ni. Zangi Makluk tu buat juga. Tapi dia terbuk-buk masa. Apa ni dia kata kalau gilinyak tu kan ni tu nak buat tak boleh lah seperti dia. Nak yang kata ilham daripada Allah Taala. Waktu muncul kita boleh mengaji, tuai pun ada lagi dah. Tu dia. Lepas tu jangan kita duk nanti kalau tak ada isyak lah. Lah ni dia ada, kita cari dia nanti. Bubuk ngaji ni. Nak bubuk ngaji dah. Itulah. Cukuplah dulu. Kama dia kata dianya dan bermula pada al-a'mal itu dihantarnya bagi al-ahdi zihni. Tengok dia mengaji kecek secara kaedah. Kaedah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال. اللهم فقنا في الدين وعلمه التأويل والحكم وأسن أخلاقنا بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونور قلوبنا بنور معرفتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى سلام على المرسلين والحمد لله.